Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan taufik hidayahnya kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi dalam program kuliah doha kita. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah, pertemuan kita diberkati Allah, pertemuan kita juga mudah-mudahan melahirkan ataupun dengannya mengurniakan kita istiqamah dalam ketaatan kita kepadanya sehingga akhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang sifat tamak yang perlu dijauhi dan juga perlu digantikan dengan sifat wara', iaitu berhati-hati dalam kehidupan dengan memastikan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan sesuatu perkara yang mencurigakan, yang syubhah, kita jauhi. Maka pada pertemuan kali ini kita beralih kepada mutiara yang baru oleh Ibnu Athaillah rahimahullah. Beliau telah berkata, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Yang bermaksud, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka bererti berusaha untuk hilangnya nikmat itu. Dan barang siapa yang syukur atas nikmat, bererti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat kukuh. Berdasarkan mutiara kata ini, Ibnu Athaillah rahimahullah menekankan kepada kita peri pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaat yang diperolehi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Sebagai seorang hamba, kita sewajarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerana sesungguhnya nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tidak terhingga banyaknya. Nikmat kesihatan, Masya Allah. Nikmat kesihatan, nikmat yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Biasanya manusia lalai, manusia alpa, manusia lupa kesihatan. Dia tak menyedari nikmat tersebut sehingga Allah kurniakan dia sakit. Ketika dia sakit baru dia sedar, Masya Allah, betapa nikmatnya sihat. Masya Allah. Nikmat sihat, kadang-kadang kita hanya lihat secara zahir, zahir kita sihat. Tapi hakikatnya subhanallah, ia lebih dari itu. Ianya sihat zahirnya kerana dalamannya sihat. Jantung sihat, buah pinggang kita sihat, paru-paru kita sihat. Masya Allah, ini semua dipelihara oleh Allah sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga zahirnya kita merasa segar, merasa ceria, merasa gembira, merasa aktif. Sedangkan ianya punca daripada dalaman, organ-organ dalam yang melaksanakan tugas-tugas itu, dan kita tak mampu untuk mengawalnya, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Masya Allah. Jadi nikmat sihat tak terhingga banyaknya. Nikmat makan, nikmat minum, Masya Allah. Kita Masya Allah, masyarakat Singapura, kita mempunyai bermacam-macam makanan. Kita di Singapura ni ada orang Jawa, ada orang Boyan, ada orang Melayu, Cina. Namun makanan-makanan yang ada depan kita bermacam-macam makanan daripada bermacam-macam bangsa. Masya Allah, makanan Jepun ada, makanan Korea ada, makanan orang Arab ada. Allahu Akbar. Kemudian subhanallah,
maka kita digunakan nikmat merasai kenikmatan, kelazatan ketika makan. Ketika makan kita rasa lazat, itu kurniaan Tuhan. Tak semua orang yang makan lazat. Subhanallah. Ada orang makan, ada orang yang hilang selera makan. Masya Allah. Nikmat melihat, nikmat mendengar. Pokoknya Allahu Akbar. Nikmat Tuhan tak terhingga banyaknya. Belum masuk nikmat iman. Masya Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Subhanallah, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Di luar sana berapa ramai manusia yang tak beriman, yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di luar sana berapa ramai orang yang mencari-cari kebenaran sehingga bertahun-tahun akhirnya baru jumpa keimanan, iaitu iman kepada Islam, seperti contoh macam Cat Steven ataupun Yusuf Islam dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah lahir je Islam, Masya Allah. Jadi ini nikmat besar yang Allah anugerahkan yang perlu kita pelihara. Kesimpulannya, walaupun nikmat Allah yang begitu banyak, tak terhingga, tak terkira, seperti mana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung-hitung, kamu nak kira-kira, kamu nak hisap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nescaya kamu tak mampu nak hitung, kata Allah, saking banyaknya. Tapi subhanallah, walaupun terlalu banyak nikmat yang Allah kurniakan, malangnya hamba-hambanya ramai yang tidak bersyukur, ramai yang alpa. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Subhanallah, ini ditegaskan oleh Allah SWT sendiri. Dan Allah Maha mengetahui bahawasanya dalam ramai-ramai hamba-Nya, hanya sedikit yang bersyukur, hanya sedikit yang menghargai, hanya sedikit yang berterima kasih ke atas nikmat yang Allah berikan. Maka atas dasar itu Allah memberi peringatan kepada kita, washkuruli wala takfurun. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur kepadaku. Dan firman-Nya lagi, wa sayajzillahu syakirin. Sesungguhnya Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Dan kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya yang sangat-sangat bersyukur dan telah memberi contoh yang terbaik kepada kita. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Muttafaqun alaih. Artinya, berkata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sembahyang secara khusus pada waktu malam, nescaya kedua kakinya membengkak saking banyaknya ibadah, banyaknya solat, sehingga bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha merasa terkilan, merasa hairan, seraya berkata, ya Rasulullah, adakah patut, adakah perlu engkau melaksanakan semua ini, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang? Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, tidakkah wajar aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah, ya Rasulullah, saking bersyukur dan menghargai nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia solat sehingga bengkak-bengkak kakinya. Masya Allah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling unggul yang boleh kita ikuti. Kemudian daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, awwalu man yud'a ila jannah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah ala sarra'i wad dharra. Daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang pertama akan dipanggil untuk masuk syurga ialah orang-orang yang sentiasa memuji Allah, sentiasa berterima kasih pada Allah, memuji Allah dengan lisannya, tanda terima kasih, tanda syukur. Ala sarra, ketika saat dia bergembira,
ketika dia mendapatkan nikmatan, dia berterima kasih dengan memuji Allah. Dan juga malahan ketika dalam keadaan kesusahan. Kerana kesusahan itu dia merasakan itu satu merupakan nikmat, kerana apa yang Allah beri itu yang terbaik untuk dirinya. Subhanallah, orang seperti ini yang akan dipanggil oleh Allah untuk masuk syurga nanti di hari kiamat. Masya Allah. Jadi di sini lihat bagaimana kelebihan-kelebihan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama rahimahullah telah membuat satu kesimpulan. Iaitu bersyukur itu ialah merasa dalam hati. Artinya kita merasakan betapa nikmat yang kita perolehi semuanya datang dari Allah. Itu pertama. Ramai yang tak sedar, dia sangka segala nikmat yang dia perolehi adalah kerana kehebatannya, kerana usahanya, kerana ikhtiarnya. Dia lupa pada hakikatnya segala nikmat yang dia perolehi merupakan kurniaan Allah. Dia sedar kurniaan Allah, kemudian dia menghargai, dia berterima kasih kepadanya. Dalam hati dapat merasakan demikian, merasakan kurniaan Tuhan dan berterima kasih atas nikmat itu. Ia merasai dalam hati. Kemudian dan menyebut dengan lidah apabila hati dah merasa bersyukur, merasa nikmat-nikmat ni kurniaan Allah, maka keluarlah dari lidah dengan mengatakan alhamdulillah ya Rabb. Bila kita contohnya kita makan, bila kita makan, kita rasakan ya Allah terima kasih mengurniakan aku rezeki. Makanan dan terima kasih mengurniakan aku kesihatan sehingga aku rasa kelazatan ketika makan makanan tersebut. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, tanda mengucapkan setelah hati merasakan terima kasih, kita lafazkan alhamdulillah, menambahkan perasaan kita, ya Rabb, alhamdulillah, syukur ya Rabb. Bukan itu saja, bukan hanya perasaan merasakan, lidah mengatakan. Yang ketiga, kata ulama, dan mengerjakan dengan anggota badan. Maknanya perlu tanda bersyukur ialah anggota badan kita juga membuktikan yang kita bersyukur pada Allah. Bagaimana? Dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan juga memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Walaupun tak mampu macam Rasulullah, tapi sekurang-kurangnya kita cuba meningkatkan ibadah kita kerana merasakan syukurnya amat sangat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka sifat yang mulia ini, mensyukuri nikmat Allah, apabila kita menghidupkan dalam kehidupan kita seharian dengan merasakan kurniaan Tuhan, melafazkan dan melaksanakan ketaatan kepadanya, maka kata Ibnu Athaillah, maka nikmat tersebut, kesyukuran tersebut akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat yang Allah beri. Mengekalkan nikmat yang Allah beri. Umpamanya kita dikurniakan nikmat kemewahan, alhamdulillah, kesenangan hidup, alhamdulillah, maka kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, menghargainya dan mentaatinya, maka nikmat kemewahan itu mudah-mudahan Allah kekalkan. Bukan saja Allah kekalkan, malahan tidak mustahil Allah akan tambah nikmat tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur kepada aku, nescaya aku akan tambah nikmat bagimu. Masya Allah. Jadi bila kita bersyukur, berterima kasih, menghargai nikmat yang Allah beri dengan perasaan kita, dengan lidah kita, dengan tindak tanduk kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan nikmat tu, malahan Allah akan tambah nikmat tersebut. Amin. Namun sebaliknya, kata Ibnu Athaillah, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka bererti berusaha untuk hilangnya nikmat itu.
Maknanya apabila seorang hamba tidak bersyukur, tidak menghargai, tidak merasakan nikmat kurniaan Tuhan dan menghargainya dan melafazkannya dan juga mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, maka ini penyebab kehancuran. Ini penyebab kemusnahan. Ini penyebab nikmat itu akan Allah tarik daripadanya. Subhanallah. Jadi kita kena hati-hati. Artinya kerana si hamba tidak berterima kasih, maka Allah tarik nikmat tu. Jadi supaya untuk mengekalkan nikmat tersebut, maka sewajarnya kita menghargai, mensyukuri dan juga kita melafazkan, memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya dan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang saya muliakan, kita dianugerahkan oleh Allah kesyukuran walaupun kita dalam keadaan yang boleh katakan agak genting jugalah kerana COVID-19 masih ada di seluruh dunia termasuk Singapura, walaupun keadaan Singapura semakin baik, namun kita masih berhati-hati, berjaga-jaga takut berlakunya gelombang yang kedua ke yang ketiga dan sebagainya. Namun walaupun merasakan keadaannya agak genting, tapi subhanallah bila kita lihat nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan lebih banyak daripada keadaan kita seperti ini. Hanya ialah si pergerakan kita terbatas, tapi tetap nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu banyak yang perlu kita syukuri, yang perlu kita tafakur, yang kita lihat dan kita nampak dengan jelas. Hanya sedikit pergerakan yang terbatas, namun tetap nikmat-nikmat yang Allah berikan berterusan kepada kita. Sewajarnya kita bersyukur dan insya-Allah mudah-mudahan kita mohon pada Allah diberi taufik dan hidayah untuk bersyukur kepadanya hinggalah akhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian itu saja pada hari ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.